Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Nama saya Muhammad Amir Irfan bin Hassan sebagai seorang wartawan. Di sini saya ingin memperkenalkan barisan tenaga kerja yang membantu melaksanakan video dokumentari ini. Terima kasih kepada rakan setugas. Baiklah, antara faktor berlakunya kes bunuh diri di Asia Tenggara adalah berpunca daripada masalah mental dan persekitaran. Masalah mental merupakan masalah daripada genetik, manakala bagi persekitaran ia boleh datang daripada tempat kerja, keluarga maupun rakan-rakan. Faktor ini akan mendorong para mangsa untuk membunuh diri. Faktor lain bagi kes bunuh diri di Asia Tenggara berpunca daripada masalah keuangan dan masalah kehilangan pekerjaan. Masalah ini akan memberi tekanan hidup kepada mangsa kerana mereka sukar untuk membeli keperluan harian mereka. Tekanan ini akan memaksa mereka untuk membunuh diri kerana mereka memikirkan ini adalah jalan terbaik kepada mereka. Kes bunuh diri ini bukan melibatkan orang dewasa sahaja, ia juga melibatkan para pelajar. Tekanan daripada pihak sekolah dan ibu bapa yang meletakkan harapan setinggi gunung untuk mereka mencapai kecemerlangan akademik dalam setiap peperiksaan juga memberi tekanan besar kepada mereka kerana mereka hanyalah remaja yang ingin bermain. Tekanan ini juga akan mendorong mereka untuk membunuh diri. Program kecemerlangan daripada pihak sekolah yang memeruntukkan masa dan tenaga mereka juga memberi impak yang besar kepada mereka. Mereka akan merasa tertekan dan memilih untuk menamatkan riwayat hidup mereka. Berikut ialah statistik kes bunuh diri di Malaysia. Pada tahun 2019, sebanyak 609 kes. Pada tahun 2020, sebanyak 613 kes. Dan pada Januari hingga Mei 2021, sebanyak 468 kes. Statistik menunjukkan punca utama kes bunuh diri di Malaysia adalah kerana masalah keluarga. Yang kedua adalah kerana tekanan perasaan. Yang ketiga adalah faktor kewangan. Mereka terdiri daripada usia 15 hingga 18 tahun sebanyak 872 orang. Seterusnya 19 hingga 40 tahun sebanyak 668 orang. Data juga menunjukkan statistik cara membunuh diri bagi mereka yang tidak bertanggungjawab. Yang pertama, dengan bergantungkan diri sebanyak 75%, manakala sebanyak 13.6% dengan cara terjun bangunan, dan yang terakhir sekali sebanyak 5.7% dengan minum racun. Manakala berikut ialah statistik bunuh diri di Asia Tenggara pada tahun 2021. Yang pertama ialah Singapura sebanyak 11,200 orang. Yang kedua, Thailand 8,800. Ketiga, Vietnam sebanyak 7,500 orang. Dan juga Malaysia 5,700, diikuti Laos, Kemboja, Timur Leste, Myanmar, Brunei Darussalam, dan juga yang terakhir Indonesia sebanyak 2,400 orang. Antara kes yang dilaporkan di Asia Tenggara khususnya di Indonesia adalah sebanyak 585 kes bunuh diri yang berlaku antara Januari hingga Jun 2023. Majoritinya berlaku di Jawa Tengah, Indonesia. Antara kes bunuh diri yang dilaporkan di negara kita antara Januari hingga Julai pada tahun ini ialah sebanyak 638 kes, iaitu meningkat sebanyak 143% tempoh masa sama pada tahun lalu. Kes ini hendaklah segera ditangani. Antara cara untuk menangani kes bunuh diri ini adalah ibu bapa dan rakan-rakan hendaklah memainkan peranan yang penting. Mereka hendaklah melihat orang-orang di sekitar mereka mengalami kemurungan ataupun tanda-tanda awal kemurungan serta perubahan tingkah laku mereka. Mereka hendaklah mengambil langkah awal untuk mencegah kes ini dengan menasihati mereka agar tidak berbuat demikian. Ini akan mengurangi kes bunuh diri di Asia Tenggara. Seterusnya, cara untuk menangani kes bunuh diri ini adalah
Majikan hendaklah memainkan peranan penting dalam mewujudkan tempat kerja yang kondusif, positif dan selesa. Majikan juga tidak digalakkan untuk memberi tekanan kepada para pekerja dan memaksa mereka untuk melakukan kerja lebih masa. Ini dapat mengurangi kes bunuh diri serta mengelakkan mereka untuk terjebak dalam kes ini. Majikan hendaklah peka terhadap kes ini dan mengambil langkah awal dengan sentiasa berbuat baik kepada pekerja dan membawa mereka bercuti. Komuniti juga memainkan peranan penting dalam menangani kes ini. Komuniti hendaklah mewujudkan persekitaran rumah yang harmoni yang dapat mengurangkan tekanan hidup. Kita juga boleh melangsungkan pelbagai aktiviti seperti gotong royong dan senang aerobik. Ini juga dapat mengelakkan silaturahim sesama kita dan mengurangkan tekanan kerana lebih banyak komunikasi antara satu sama lain. Ini akan membantu kita untuk menangani kes ini dan mengurangkan statistik bagi kes bunuh diri di Asia Tenggara. Bunuh diri bukan sahaja memberi kesan kepada keluarga, malah masyarakat dan juga negara. Dari segi keluarga, ia akan mengaibkan keluarga. Masyarakat di sekeliling akan memburukkan keluarga ini dan menyebarkan tentang berita membunuh diri di kalangan setempat. Ini akan menyebabkan keluarga ini akan dipandang serong oleh masyarakat sekeliling. Kes bunuh diri ini akan memberi kesan kepada negara. Negara yang merekodkan catatan tertinggi bagi kes bunuh diri akan dipandang serong oleh negara lain dan masyarakat di negara lain. Ini akan memberikan imej buruk kepada negara tersebut. Jika hal ini tidak ditangani, lebih ramai masyarakat akan terlibat dengan kes bunuh diri kerana terpengaruh dengan persekitaran. Oleh itu, semua pihak hendaklah berganding bahu dalam memantras kes ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Some days, it's really, really hard to just move. It's hard to get out of bed. It's hard to even go downstairs to get something to eat.